Terima kasih saudari speaker, saudari Huang Mei Ying, timbalan speaker, saudari Michelle Ng, berikan satu tepukan kerana mereka datang dari jauh. Setiausaha Agung DAP, saudara Anthony Look Siu Fook, tepuklah. Pengerusi DAP Negeri Pulau Pinang, Sarau Chow Kon Yao. Sekarang sudah pandai ya. Juga kepada semua ahli-ahli jawatankuasa negeri DAP Pulau Pinang. Wakil kita daripada Amanah, Dato' Haji Roslan, daripada PKR, dipimpin oleh Yang Berhormat Lee Boon Heng, dan juga kawan baru, iaitu wakil daripada Barisan Nasional yang diketuai oleh Dato' Muhammad Noor Ahmad dan juga Dato' Razak. Dulu lawan, sekarang kawan. Tapi tak apa, sekarang dalam kerajaan perpaduan, kita semua adalah sepupu. Dan yang paling penting juga, jangan lupa kita punya wakil-wakil veteran, DAP Wanita Depsi, pemimpin kelab veteran, saudara Lee Hock Peng, juga wakil-wakil DAP Negeri Pulau Pinang yang dihormati sekalian. Saudari-saudari, wanakkam. Inia Deepavali Nal Vargal. 各位亲爱的同志，大家早上好。Ini adalah convention wakil-wakil DAP Negeri Pulau Pinang yang pertama selepas kemenangan dalam PRU ke-15 pada November tahun lepas dan PRN Negeri Pulau Pinang pada bulan Ogos tahun ini. Pertama, benarkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada semua ahli-ahli DAP Pulau Pinang atas kerja keras anda. Juga kepada semua rakyat Pulau Pinang yang telah berikan mandat bukan saja untuk membolehkan kita menang kerusi kita masing-masing, tapi membolehkan kita menang kerajaan di Putrajaya dan Pulau Pinang. Kedua, kami juga ingin ucapkan terima kasih kepada Setiausaha Agung DAP, saudara Anthony Look Siu Fook, atas kepimpinan beliau yang membolehkan kita mencapai kemenangan dan menang kuasa di peringkat kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Ketiga, kita harus mengucapkan terima kasih kepada pemimpin dan ahli-ahli veteran kita. Kerana tanpa sumbangan dan juga prinsip teguh mereka, kita tak akan berada di sini. Kita kena ingat sumbangan ahli-ahli veteran kita. Seperti mana yang dicontohi dengan penggumanan oleh pemimpin-pemimpin DAP seperti saudara Lim Kee Siang, saudara Dr. Chen Man Hin dan saudara Kapal Singh. Keempat, semua pemimpin parti mesti ingat anda pegang jawatan kerajaan kerana anda adalah dari DAP. DAP melantik dan memberikan jawatan itu kepada anda. Pilihan raya telah menunjukkan bahawa rakyat sokong parti, bukanlah pemimpin secara individu. Oleh kerana inilah, semua pemimpin dan ahli-ahli mesti berdisiplin dan patuh serta akuh
kepada arahan parti. Sebagai wakil rakyat, kita mesti dengar suara rakyat dan mesti pastikan bahawa kaki tangan kerajaan mesti melaksanakan dasar-dasar yang memberikan manfaat kepada rakyat. Dan yang kelima terakhir, DAP mesti meneruskan program untuk regenerasi dan memperbaharui diri dengan satu plan menyerah kuasa yang jelas. A clear succession plan. Di peringkat kebangsaan telah menunjukkan satu contoh yang baik di mana kuasa peralihan kuasa telah diberikan kepada saudara Loke Siew Fook sebagai Setiausaha Agung yang akan menentukan hala tuju dan masa depan parti. Kita adalah sebuah parti yang muda dan akan terus menjadi sebuah parti yang berjiwa muda dalam idea dan idealisme, termasuk di kalangan ahli-ahli veteran. Ya, mungkin kita yang berusia, tetapi hati kita masih muda. Itulah sebabnya DAP sentiasa segar dan juga bertenaga. DAP juga adalah satu parti yang memberikan peluang sama rata kepada semua, khususnya kepada golongan wanita kita. Mari kita mengingatkan diri sendiri apa yang rakyat Pulau Pinang mahu. Yang kita boleh rumuskan sebagai 5 aspirasi rakyat Pulau Pinang. 1, kemajuan ekonomi untuk semua. Khususnya peluang perniagaan yang baik dan juga prospek pekerjaan dengan gaji progresif untuk semua. Kedua, satu sistem pendidikan yang berkualiti dan juga latihan bermutu untuk anak-anak kita. Ketiga, satu sistem kesihatan yang boleh dipercayai untuk semua. Keempat, Pulau Pinang sebagai satu bandar raya bertaraf antarabangsa yang bersih, hijau, sehat dan selamat. Kelima, satu masa depan digital yang berpatutan harganya, yang tersedia dan juga mudah akses untuk semua. Untuk mencapai semua ini, kita perlukan ada kestabilan politik, sebuah negara yang bersatu padu, merangkumi semua kaum tanpa kira latar belakang mereka, dan juga sebuah kerajaan yang cekap, accountable dan telus. Pakatan Harapan telah mengadakan satu kerajaan campuran bersama dengan Barisan Nasional dan semua parti-parti politik di Sabah dan Sarawak untuk mengukuhkan dan mengekalkan kestabilan politik di Malaysia. Hanya Pakatan Harapan dan juga Kerajaan Perpaduan dapat menjadi sebuah kerajaan yang menyatu padukan rakyat Malaysia dan juga jaga semua rakyat. Kita tidak akan menggelakkan mereka yang pakai seluar pendek sebagai binatang. Atau kita tidak akan sebarkan fitnah yang mengancam dan juga memomokkan rakyat. Tidak seperti di kalangan pembangkang yang hanya pandai memecah belahkan rakyat dan mengeluarkan retorik kosong. Kita ada urus tadbir yang cekap, accountable dan telus. Itulah kerajaan perpaduan. Di sini kita ingin menyatakan sokongan kepada usaha Perdana Menteri untuk memastikan ada tender terbuka. Tentu
ada beberapa pengecualian yang diakui umum di peringkat antarabangsa ke atas syarat tender terbuka ini. Yang saya pun telah gariskan semasa saya jadi Menteri Kewangan. Di mana pengecualian kepada tender terbuka yang membenarkan tender secara langsung. Iaitu bila berlaku masalah keselamatan negara ataupun perkara-perkara sulit. Ataupun berlakunya kecemasan disebabkan oleh bencana semula jadi ataupun ancaman keselamatan. Ataupun bila timbulnya hanya ada pembekal ataupun sumber tunggal. Ataupun bila berlakunya satu perkhidmatan berkepakaran yang hanya ada dia saja. Ataupun bila berlakunya pembaikan semula atau penyelenggaraan yang berlaku dalam keadaan kecemasan yang perlu disegerakan. Dan akhirnya, kalau kontrak ini bernilai rendah, kita mesti bertindak tegas ke atas pegawai-pegawai yang melanggar syarat tender terbuka atau mereka yang tidak mematuhi syarat-syarat ini, kecuali berlaku keadaan yang saya sebut tadi, iaitu dibenarkan tender secara langsung. Kita kena ingat, rakyat pilih sama anda. Bukanlah kaki tangan atau pegawai kerajaan untuk menjalankan tugas dan membuat kerja supaya mereka boleh hidup lebih senang. Akhirnya, saya ingin ambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada saudara Anthony Loke kerana berpegang teguh ke atas dasar parti. Tidak akan membenarkan pemimpin parti menerima pangkat Datuk, Datuk Seri dan lain-lain sehingga selepas mereka sudah bersara daripada arena politik. Pada masa yang sama, secara peribadi, saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada saudara Loke kerana mengambil inisiatif untuk memohon pangkat Tan Sri kepada saudara Lim Kit Siang. Dan juga dapat meyakinkan saudara Lim Kit Siang untuk menerima penghormatan ini daripada Duli Yang Maha Mulia Tuan Yang di-Pertuan Agong sebagai pengiktirafan ke atas sumbangan oleh lauta kita. Sungguhpun beliau sekarang sibuk sebagai Menteri Pengangkutan. Saudara Loke tidak lupa sama sumbangan oleh lauta. Kerana lauta yang memberikan motivasi untuk dia menyertai parti DAP. Kita harus contohi pemimpin macam saudara Anthony Loke yang mengenang budi tentang apa yang disumbangkan oleh pemimpin-pemimpin veteran. 做人要感恩，要饮水思源啊。 Ini adalah semangat keluarga DAP di mana kita sokong di antara satu sama lain untuk buat perkara yang betul dan benar demi rakyat dan negara. Saya ucapkan sekali lagi, selamat bersidang. Tapi ingat, kena kerja bersungguh-sungguh. Rakyat tunggu sama anda. Sekian, terima kasih kepada semua.